Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 24 Oktober 2024. Setakat September lepas, beluran mencatat 354 kes penyalahgunaan dadah. Dalam tempoh sama, statistik jenayah merekodkan 42 kes. Bimbang angka meningkat, penduduk Beluran merayu agar pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah Telupit yang baru dipercepat. Ini termasuk membina pondok polis di kawasan berisiko jenayah. Pihak Ibu Pejabat ada mencadang untuk mendirikan Ibu Pejabat Polis Daerah Telupit yang baru. Tapi sehingga sekarang kita belum dapat keputusan yang jelas kerana ini melibatkan peruntukan dan juga perjawatan di dalam IPD yang baru itu sendiri. Saya terlibat secara langsung memastikan yang tanah ini dipohon untuk tujuan pembinaan pondok polis dan juga balai lah. Dan ini akan menyokong untuk mewujudkan suatu ibu pejabat polis yang baru di daerah Telupit. Kita sudah ada retap, ada dokumentasi, tanah pun kita sudah bawa dalam LUC meeting dan kita sudah sokong. Tanah sudah tersedia, tinggal saja kita mendesak kepada kerajaan supaya mempercepatkan peruntukan. Program musikal Muhibah menjadi platform memulihkan banduan melalui bidang kesenian dan kebudayaan. Program berkenaan juga disifatkan sebagai serampang dua mata bagi menyampaikan mesej pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar dan komuniti setempat. Kita sekarang sedang memantapkan program pemulihan di dalam komuniti di mana penghuni-penghuni penjara kita keluarkan lebih awal daripada tembok penjara untuk mereka berada bersama komuniti, sama ada dengan kaum keluarga ataupun dengan majikan untuk mereka menyusung kembali kehidupan pada masa hadapan. Harapan Jabatan Penjara melalui kaedah itu ialah masyarakat akan dilindungi daripada menjadi mangsa jenayah berulang. Beliau ditemui media selepas merasmikan program musikal Muhibah penghuni peringkat zon Sabah di Dewan Sri Tawau. Seramai 60 prospek penjara menyertai program ini yang mendapat kerjasama Pertubuhan Seni Budaya dan Sastra Sabah, RUSTA. Dalam perkembangan lain, cadangan mewujudkan sekolah tahfiz di institusi penjara seluruh Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan memerlukan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Pengurusan penjara sendiri mensasarkan supaya sekolah tahfiz itu diwujudkan di semua institusi penjara kalau dapat. Tapi kalau tidak dapat pun at least satu negeri ada satu sekolah tahfiz di penjara. Dan kita berusaha ke arah itu. Beliau percaya pendidikan agama adalah tunjang kepada pemulihan prospek bagi membentuk kepribadian yang lebih baik. Individu yang mengalami stres atau tekanan melampau wajar mendapatkan bantuan melalui perkhidmatan kaunseling. Khidmat kaunseling mampu menyelesaikan masalah, isu dan kebimbangan masyarakat secara profesional. Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, perkhidmatan kaunseling merupakan satu keperluan signifikan dalam pertumbuhan masyarakat sejahtera. Kaunselor berperanan penting mewujudkan hubungan terapeutik dalam membimbing klien mendapatkan kekuatan dan berfikiran rasional bagi menghadapi pelbagai cabaran hidup. Perkhidmatan yang berkaitan dengan kaunseling yang kita namakan KSK Care, yang mana ramai di kalangan rakyat Malaysia. Kita buka umum sebab perkhidmatan ini juga diadakan secara dalam talian. Mereka boleh berhubung terus melalui talian telefon atau melalui mesej dan boleh hadir sendiri sekiranya menghadapi masalah yang berkaitan. Datuk Dr. Sirajuddin menyatakan demikian kepada RTM selepas merasmikan penutupan Simposium Kebangsaan Kaunseling Syar'i Institut Pengajian Islam dan Dakwah IBDAS tahun 2024 di Kota Kinabalu. Menerusi Belanjawan 2025, Perkeso akan mewujudkan dasar-dasar baharu sebagai kesinambungan inisiatif daya kerja bagi membantu golongan rentan dan terkesan dalam rantaian ekonomi. Yang memperlihat komitmen Perkeso memastikan golongan sasar dilindungi. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, penyediaan inisiatif lanjutan daya kerjaya 3.0 membolehkan majikan yang mengambil orang kurang upaya OKU dan bekas banduan bekerja akan diberi insentif RM600 sebulan selama 3 bulan di bawah seliaan Perkeso.
terutamanya golongan orang kelainan upaya, OKU dan juga golongan bekas-bekas banduan ya. Di mana program Daya Kerjaya ini difokus kepada golongan ini untuk kita memberi susulan ataupun peluang seterusnya kepada mereka yang terkesan ini. Setakat Oktober tahun ini, 10 bekas banduan berjaya mendapat penempatan dan pekerjaan menerusi inisiatif berkenaan. Selain itu, Belanjawan 2025 turut menyediakan peruntukan RM100 juta dalam bentuk geran padanan menerusi Skim Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri SKSPS dengan tajaan subsidi 70% daripada kerajaan. Belanjawan 2025 menyediakan RM4 bilion dalam bentuk biasiswa, pinjaman dan elaun pendidikan untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Inisiatif itu bukan sahaja meringankan beban ibu bapa, malah memberi peluang kepada rakyat kurang berkemampuan mendapat pendidikan lebih tinggi. Itu salah satu cadangan yang baik juga. Dia boleh membantu meringankan beban ibu bapa. Pendapat saya sangat sokong, sangat gembira juga sebab bagi kami, golongan kami yang kurang berkemampuan dapat membantu kami. Pendapat saya sangat-sangat setuju. So kalau ada beasiswa untuk diorang menyambung pelajaran, amat-amat bagus sebab ia salah satu membantu untuk mengurangkan beban orang tua. Itu adalah pilihan yang terbaiklah bagi Perdana Menteri kita yang sekarang kerana ada terdapat sesetengah pelajar yang menyambung pembelajaran itu dalam keadaan yang kurang berkemampuan. Jadi melalui pemberian ataupun bajet yang diberikan oleh Perdana Menteri itu mungkin boleh sedikit membantu pelajarlah. Ketika membentangkan Belanjawan 2025, Perdana Menteri juga berkata, GLIC dan GLC turut komited memperuntuk beasiswa kepada golongan kurang berkemampuan. 200 kanak-kanak melibatkan 20 buah kelas Tabika Perpaduan Kota Kinabalu menyertai sambutan Hari Kanak-kanak Peringkat Daerah Kota Kinabalu. Program dianjurkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Negeri Sabah. Berkonsepkan sukan mini perpaduan, sambutan diisi dengan pelbagai acara, antaranya acara balapan kanak-kanak, acara sukan ibu bapa serta perlawanan futsal. Pengarah JPNIN Sabah Dalian Liat Blon berkata sambutan dilaksana secara serentak pada Oktober setiap tahun melibatkan semua tabika perpaduan dan taska perpaduan di seluruh negara. Ia bertujuan memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada kanak-kanak selain mencetus kesedaran kepada masyarakat mengenai tanggungjawab memelihara kebajikan, kesejahteraan dan hak kanak-kanak. Beliau berucap merasmikan program berkenaan di Kompleks Sukan Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Lebih 1,000 peserta akan menyertai program Borneo Island International Big Bike Festival kali ke-22 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu bermula esok hingga Ahad. Program dijangka dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Hana Yoh. Presiden Sabah Big Bikers Association Dato' Osman Ahmad berkata, program terbesar di Kepulauan Borneo ini bertujuan memupuk silaturahim dalam kalangan penggemar motosikal berkuasa tinggi dari pelbagai negara. Antaranya termasuklah Indonesia, Singapura, Republik Korea, Afrika Selatan dan Brunei Darussalam. Beliau berharap adanya program permotoran itu akan membantu mempromosi pelancongan negeri. Harapan kami ialah kami akan dapat membawa negara Sabah itu sendiri dari segi pelancongan ataupun dari segi permuturan, dari segi pelancongan permuturan di negeri Sabah, dan kami juga mengharap di masa akan datang program ini akan lebih besar lagi, dan kita juga mencadang program seperti ini, festival seperti ini diadakan setiap tahun, ya, seperti mana dengan acara-acara yang lain. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Antara pengisian menarik termasuklah City Ride iaitu konvoi motosikal mengelilingi bandaraya Kota Kinabalu melibatkan lebih 500 buah motosikal. Turut diadakan gerai pameran selain persembahan menarik daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, artis tanah air dan Indonesia.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.